For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Anda telah mengalami kerugian dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ke manakah anda akan pergi? Sidrek sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan muktamad bertulis mereka untuk datang kepada Sidrek. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda boleh datang terus ke Sidrek. Terlebih dahulu, Sidrek akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam had tuntutan Sidrek? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli Sidrek? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian. Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit. Kami akan menjemput anda dan ahli Sidrek terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan. Maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak. Peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal. Pengantara-pengantara kami adalah adil, saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini, sama ada anda dan ahli Sidrek mencapai satu penyelesaian, satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengantaraan berakhir, atau kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan, maka proses pengantaraan telah gagal dan Sidrek akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah. Pengantara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. Keputusan yang berpihak kepada ahli Sidrek pula bermakna tuntutan anda ditolak. Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan.
Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda. Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut, ahli kami perlu mematuhinya. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes. Izinkan Sidrek membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrek.com.my atau telefon 03 2282 2280 untuk keterangan lanjut. Bursa Malaysia has been part of the Malaysian economic growth for over 4 decades. We have been working relentlessly to create a transparent, efficient, and vibrant stock exchange. While we've been working at building a vibrant marketplace, inclusivity, and contributing towards economic growth, we have also channeled efforts and resources towards supporting the community at large. Shares to Share is one such effort, which has been developed to create positive impact towards society and the environment. To put it simply, Shares to Share is a transparent and easily accessible facility that enables investors to donate their listed securities or proceeds from the sale of their listed securities towards charity through Yayasan Bursa Malaysia. You can donate odd lots or even board lots. The funds from the sale of these shares will be channeled to approved charitable organisations and their respective initiatives or projects. Bursa Malaysia has waived its portion of the transfer fee, clearing and trading fees for all transactions that are conducted under Shares to Share. The participating brokers of Shares to Share have also agreed to waive their portion of the transfer fee and brokerage. The charitable organisations that have been selected have undergone the necessary due diligence process and have been duly approved by an independent selection committee. At least 500,000 populations live with some kind of disability. They are most of the time being left behind. We need to empower them, otherwise they will continue to be the liability. A lot of human resources wasted from this group of people. We provide a lot of support for persons with disability who are young adults and adults. We have a social enterprise called Project I'm Possible, where we manage to hire all persons with learning disability to work here. We have a cafe, bakery, weaving, and we have an art gallery. Purity of thought, word, and deed, that is action, is very important to be really successful. We must know some skills to be able to help us then paperwork. The grant from Shares to Share will be used for, one is sewing, handicraft, classical dance, and so on. Our patients have to be fed, they have to be looked after. We look out for any sort of disease they might develop, and also those unforeseen circumstances. Thanks to Bursa's initiative, we can be a little bit easy on our patients if they are family members. Donations will all be channeled to organizations that are involved in the sustainable development of Malaysia. The Shares to Share scheme offers you the chance to do so in a simple and effective way. Bursa's Shares to Share allows us to do good by donating our shares to charities. To join us in making a difference to the society by donating your listed shares. Shares to Share is open to all donors, individual as well as corporates or other types of entities. You can transfer your listed securities via Bursa Anywhere app at a click. For more information, please visit our Bursa Malaysia website.
Hai semua, selamat datang ke webinar kita pada hari ini. Apa khabar? Saya Syaz, merupakan moderator anda untuk webinar kita pada hari ini. Okey, siapa yang boleh dengar suara Syaz dengan jelas, anda boleh type yes dekat chat box. Okey, tajuk webinar kita pada hari ini bertajuk IETF, Strategi Pelaburan Semasa Ketaktentuan Pasaran. Okey, sebelum Syaz mulakan webinar kita ini, ingin Syaz maklumkan kepada semua, webinar ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LiveChamp. Dan sedikit disclaimer ya, webinar ini hanya untuk tujuan maklumat am sahaja dan ia juga tidak menyediakan nasihat undang-undang, kewangan, perdagangan ataupun pelaburan. So anda juga disarankan untuk mencari nasihat bebas dan merujuk undang-undang yang berkenaan sebelum mengambil tindakan. Pandangan yang dinyatakan hanyalah milik speaker sahaja dan ketepatan maklumat ini tidak akan dijamin oleh Bursa Malaysia, Berhad ataupun speaker. So untuk sebelum kita mulakan webinar kita hari ini, so izinkan Syaz perkenalkan kita punya speaker pada hari ini, Puan Azna Arshad. Puan Azna Arshad ni merupakan licensed financial planner di Philip Wealth Planner. And dia juga merupakan certified financial planner juga untuk FM, dan beliau juga merupakan certified trainer untuk HRD Corp. Hai Puan Azna, apa khabar? Mute, tak mute. Unmute. Okay, saya dah dengar dah suara. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tu nervous sampai tak buka mute kan. Okay, so Syaz akan paskan webinar ni kepada Puan Azna sebab kita pun dah kejar masa ni. Alright. Okay. Syaz akan stop share dulu ya. Alright. Alright. Okay, terima kasih Syaz. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat petang semua. Let me share my screen. Okay. Alright. As apa yang Syaz perkenalkan tadi, saya Azna and saya akan menjadi pembentang ataupun panel untuk topik kita hari ini, iaitu IETF, Strategi Pelaburan Semasa Ketaktentuan Pasaran. So sebelum saya mulakan sesi pada petang ini, mungkin saya nak berkenalan dengan audiens saya hari ini supaya saya mudah untuk sesuaikan penyampaian saya ikut tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, saya kalau katakan tuan-tuan puan-puan ni adalah pelabur baru yang tak mempunyai pengalaman ataupun mungkin mempunyai pengalaman kurang daripada 3 tahun, boleh tak type 1? Okey. Okey, kita ada yang baru lagi. Okey. Kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan mempunyai pengalaman dalam pelaburan tetapi tak ada pengalaman dalam pelaburan ETF, type 5. Ada pengalaman pelaburan tapi belum pernah, tak pernah dengar pasal ETF. Okey, alright. Ataupun maybe dalam kategori ketiga, pernah dengar ETF, pernah melabur and then sedang consider ETF sebagai salah satu daripada portfolio pelaburan, boleh tak reply saya 7? Okay, kita ada, right. Okay, kita ada mix, tapi saya nampak audiens kita lebih pada yang berpengalaman tapi tak pernah dengar pasal ataupun ingin tahu lebih lanjut pasal pelaburan ETF. Alright. Okay, kita berbalik pada objektif seminar hari ini ialah by end of the day, ada 2 objektif yang saya nak achieve ataupun tuan-tuan puan-puan boleh dapat daripada hadiri webinar ini. Yang pertama ialah tuan-tuan dan puan-puan akan dapat kenal apa itu ETF, kelebihan dan risiko dalam melabur di ETF. Saya akan terangkan apa itu ETF sebentar lagi. Dan tuan-puan dan
boleh juga mengenal pasti perbezaan antara pelaburan ETF, unit amanah dan saham. Ada persamaan dan juga perbezaan, dan juga nak tahu sama ada ETF ini yang mana yang patuh syariah, yang tersenarai dan tuan-puan boleh melabur di bursa saham. Dan juga mungkin tuan-puan mungkin nak tahu macam mana ETF ni boleh membantu tuan-puan dalam pelaburan semasa keadaan ekonomi yang tak atau prestasi saham yang tak menentu ni. So that is apa yang saya nak try to achieve by end of this day today lah. Alright, so ini adalah definasi ETF yang saya ambil daripada bursa, agak panjang. Dana dagangan bursa atau ETF ialah dana atau amanah jejakan terbuka yang disenaraikan atau didagangkan pada waktu sebenar dalam bursa saham. ETF adalah security yang menjejaki indeks, komoditi atau sekumpulan aset seperti tabung pelaburan terbuka, tetapi didagangkan dalam bursa seperti saham. Memandangkan ETF dibeli dan dijual dalam pasaran seperti saham, ETF diberikan harga dan didagangkan sepanjang hari. Kesimpulannya, ETF menggabungkan ciri-ciri dana terbuka dan saham. Macam panjang dan macam pelik kan? Panjangnya apa secara ringkas dia ialah ETF ni dia ada dua gabungan antara dua instrumen pelaburan, iaitu unit amanah dan saham. So apa ciri-ciri unit amanah yang ada pada ETF adalah ia mempunyai sifat kepelbagaian. Dalam satu transaksi, contohnya kalau katakan tuan-puan melabur dalam ETF, serta-merta dalam satu transaksi tu puan akan dapat kepelbagaian daripada segi aset, daripada segi sektor, mungkin daripada segi geografi, daripada negara. So ada kepelbagaian kat situ. Persamaan daripada saham pula ialah tuan-puan boleh beli pada di bursa saham sepanjang hari. Maksudnya pada waktu dagangan tu boleh beli pada bila masa waktu dagangan tu. Itu adalah kelebihan ETF saham yang ada pada ETF. Dan dia ada lagi satu ciri unik pada ETF ialah dia menjejak sesuatu indeks. Maksudnya dia meniru ataupun dia mengikut sesuatu indeks aset yang ada pada dana tersebut. Kalau katakan contohnya unit amanah, pengurus dana selalunya dia nak cuba outperform ataupun prestasi dia tu mesti melebihi benchmark ataupun pendasar indeks yang yang dia benchmark. So but ETF no. ETF dia punya tu dia hanya perlu meniru atau mengikut. Dia adalah pelaburan yang agak pasif. Alright. Apa jenis-jenis ETF yang ada di pasaran? Kalau di Malaysia ni macam sebentar tadi ETF okay. Maybe saya terlupa, saya akan share satu. Okay, macam ini kan, ini adalah salah satu indeks Nikkei 225, merupakan satu indeks yang mengukur prestasi saham 225 syarikat terbesar di Jepun. Okay, kalau tengok indeks ETF, sekejap ya, saya kena share yang baru. Sekejap. Alright. Okay, this is Nikkei ETF 225. iFree Nikkei 225. So dia adalah satu ETF yang menjejak, dia meniru indeks saham Nikkei 225 yang terdiri daripada 225 syarikat terbesar di Jepun. So dia punya objektif dia just to track the performance of Nikkei, dan dia didagangkan setiap hari, and then which is features of saham, dan dia ada kepelbagaian. Maksudnya kepelbagaian daripada segi sektor. Kalau katakan tuan-puan melabur dalam dana ETF ini, tuan-tuan ada pendedahan daripada retail, daripada chemical, daripada pharmaceutical, and then company juga. So that is ETF. Nanti saya akan sharekan contoh di Malaysia pula. Okay, so nak mudah faham, dia ikut jejak indeks dan dia ada kepelbagaian dan dia didagangkan
setiap hari. So, okay. So next, apa kelebihan pelaburan dalam ETF berbanding pelaburan-pelaburan lain? Macam saya cakap, pertama dia ada kepelbagaian, kita ada and then kedua ialah flexibility. Kita boleh beli dan jual pada waktu dagangan yang sama seperti saham. Yang ketiga ialah kos rendah berbanding dengan pelaburan seperti unit amanah. Sebab kalau katakan pelaburan unit amanah, dia akan ada charge jualan dalam 3 hingga 5% daripada pembelian anda. So anda contohnya modal anda 10,000. So kalau katakan ada charge jualan 5% dan 500 akan ditolak daripada modal pelaburan anda. Tetapi kalau katakan pelaburan di ETF, dia tiada charge jualan. So charge dia cuma ada charge pembelian sahaja. Alright, okay. So sesiapa yang ada soalan boleh share kepada Q&A box. Nanti saya akan address di penghujung sesi, okay? Kita ada satu soalan daripada Muhammad Faiz ni. Tak apa Faiz, nanti Cik Faiz, saya akan address that question later. Alright. Okay, back. Kos rendah. So dia cuma ada charge pengurusan seperti broker fee, duty stamp, mungkin SST, tapi dia tak ada charge jualan. So kos dia rendah. Alright. So next kelebihan pelaburan dalam ETF ialah dia telus. Macam kita tengok tadi kan, contoh daripada Nikkei tu, pelabur tahu apa yang dibeli kerana security pendasar tu didedahkan. Kat mana pelaburan tu? Adakah pelaburan tu di saham? Adakah pelaburan itu di komoditi? Adakah komoditi seperti emas atau minyak? Adakah pelaburan itu di negara mana? So semua itu telus. Maksudnya pelabur akan tahu kat mana pelaburan mereka diletakkan. Okay. Dan seterusnya ialah kecairan dari segi likuiditi. Pelabur boleh menebus atau membeli atau menjual unit tu dengan mudah. Kalau katakan dia jual pada hari ini dan dalam masa 3 hari T+3, dia akan dapat hasil jualan tu. Okay. And then last kali ialah mampu milik. So maksudnya dengan sedikit wang, pelabur boleh start memulakan pelaburan. Selalunya pelaburan dalam ETF ni dia macam pelaburan saham yang lain. Minimumnya ialah 100 unit ataupun 1 lot. Cuma saya tak galakkan lah kalau kita kan melaburkan hanya 100 unit sebab contohnya kita broker fee kan minimum ialah RM8. So kalau katakan kita hanya melabur, katakanlah harga ETF tu adalah RM1, katakanlah ya. So dengan RM100, so kita kita telah menggunakan about 8% untuk modal kita tu ataupun tambahan 8% untuk bayar pada kos. So the more lebih banyak anda membeli unit, actually akan merendahkan kos pembelian ataupun cost of sales pelaburan anda. Alright. So next ialah apa risiko berkaitan okay. Right? Okay. Saya tengok soalan tadi. Okay. I'll address some of it later. Okay. Apa risiko berkaitan pelaburan ETF? Okay. Dalam mana-mana pelaburan, dia akan selalu orang selalu tengok return. Tapi orang tak tengok risk. So in ETF, turut juga ada risiko dia. There's also risk associated with investment in ETF. So the first is risiko pasaran lah. So dia merujuk kepada turun naik harga aset dalam ETF disebabkan oleh perubahan ekonomi, politik, dari mungkin kadang-kadang situation like macam black swan, macam COVID. So it will affect the market. So there is ada memang risiko pasaran. Kedua ialah risiko pertukaran mata wang. So macam
ada pertanyaan tadi kan, ada pasaran tempatan ke? Tak, ETF ada exposure atau pendedahan di pasaran luar negara. So kalau katakan melibatkan pasaran contohnya di Asia Tenggara yang melibatkan banyak negara, so akan ada risiko pertukaran mata wang bila perubahan dalam nilai tukaran mata wang tu mempengaruhi nilai aset ETF. So kalau contohnya saham di Indonesia atau saham di China ataupun saham di Amerika, so dia akan banyak efek daripada nilai aset sesuatu saham tu sebab dia melibatkan pertukaran wang. And then macam hari ni IETF. So IETF is Islamic ETF, Islamic Exchange Traded Fund. So dia mesti patuh syariah. So dalam pelaburan patuh syariah, dia ada risiko dinyah senaraikan dari patuh syariah sekiranya ETF tu tak pantau aktiviti and also tak pantau pentadbiran kewangan dia. So dia boleh dinyah senaraikan sebagai ETF tidak patuh syariah. Right? And then risiko ralat penjejakan ni sebab sebab ETF menjejak indeks kan. So mungkin ada faktor risiko kesilapan penjejakan seperti yuran kos dan pertukaran mata wang yang menyebabkan kolerasi itu tak sempurna. Right, next. Okay, apa beza antara ETF, unit amanah dan saham? Okay, so unit amanah daripada segi belian atau dagangan, dia tak boleh dibeli dengan harga nyata ataupun dengan waktu pasaran. Maksudnya macam mana? Kalau katakan kita nak tahu, kita nak beli satu unit amanah hari ni, kita beli unit tersebut dengan harga semalam. Harga yang ditutup pada harga semalam. NAV yang ditutup pada harga semalam. Berbanding pada ETF dan saham, kita boleh dapat beli pada harga terkini. Pukul 12 harga dia berubah. Pukul 1 pukul 2 harga dia berubah. Pukul 5 sebelum pukul 5 harga dia berubah. So kita dapat membeli dengan harga nyata. Alright? Okay, yang kedua ialah kepelbagaian pelaburan. Kalau unit amanah dan ETF, satu transaksi, satu pelaburan, satu amount pelaburan boleh bagi kita akses kepada kepelbagaian pelaburan. Tapi saham tak, sebab kita hanya mungkin akses pada satu saham yang kita pilih sahaja. Alright? So urus niaga menerus unit amanah selalunya ialah melalui ejen ataupun sekarang ni kita dah ada platform. So kita boleh beli daripada platform. Kalau ETF dan saham kena melalui broker ataupun pun platform juga. Charge jualan macam saya cakap, dia ada charge jualan in between 3 hingga 5%. Tapi kalau katakan ETF dan saham, dia tak ada charge jualan. Commission dia ada. Commission kepada commission, broker, penjelasan dan duty stamp. So dia ada untuk ETF dan saham tapi tak ada pada unit amanah. Charge pengurusan, unit amanah dia ada sebab dia melantik fund manager, pengurus dana untuk mengurus pelaburan anda. ETF ada tapi sebab dia adalah diurus secara pasif, so dia sangat rendah, kurang daripada 1%. Dan selalunya dia akan di-factor in dalam NAV lah. Adakah unit amanah disenaraikan di bursa? Tidak. Tapi untuk ETF dan saham, ya. So, kalau katakan unit amanah, kita tak perlu buka CDS account. Tapi untuk ETF dan saham, kita kena buka CDS account. Alright. Tadi kita dah tahu apa perbezaan antara ETF, unit amanah dan saham. Okay? Alright. So, Mr. Wong ada soalan pasal indexes and future versus ETF. Okay. I'll address it later, okay? Tapi for a comparison between ETF, unit amanah and saham has been addressed. So the next is how do we differentiate between ETF patuh syariah dan ETF konvensional? So ada beberapa perkara yang membezakannya. And ini actually berdasarkan panduan syariah, panel syariah yang dikeluarkan oleh SC. Pertama ialah untuk Islamic ETF,
dana dagangan bursa, dia hanya menjejak indeks patuh syariah. Okey. Tapi kalau macam ETF konvensional, dia boleh menjejak mana-mana indeks pilihan. It doesn't matter kalau katakan kita pergi dekat bursa tu kan, when we check indexes, and I think there's about 4, ada 4 indeks patuh syariah, tapi yang lain tu semuanya konvensional. So konvensional have more access untuk use ETF as their investment to track at any of indexes. Okay. Yang kedua, security pendasar, underlying asset. Kalau katakan ETF patuh syariah, dia hanya boleh pilih saham-saham yang patuh syariah yang diluluskan oleh penasihat syariah pada peringkat syarikat dan badan kawal selia. Yang badan kawal selia itu SC lah. Tapi kalau ETF konvensional, dia tak ada had limit, dia boleh terdiri daripada saham yang tersenarai kat mana-mana dalam bursa dagangan dan pengurus dana. Penggunaan saham sintetik tidak dibenarkan. So apa maksud saham sintetik ni? Saham sintetik ni sebagai contoh macam derivatif. So derivatif ni dia tak ada underlying asset sebab derivatif ni a sort of contract yang refer kepada satu aset, contohnya komoditi. So dia bukannya memiliki saham tu ataupun dia bukannya memiliki komoditi tu macam emas. So macam kalau katakan contohnya ETF patuh syariah yang ada emas, syarikat yang menguruskan ETF tu, kalau dia katakan dia nak keluarkan 500,000 unit ETF, dia mesti ada nilai yang sama dengan emas tu. Emas fizikal tu kena ada. Dan even kalau waktu katakan mereka ada audit, so audit panel syariah tu kena pergi and kena check kat lokasi tu betul tak ada emas tu. So dia tak boleh, in terms of conventional kan, selalunya conventional dia akan ada istilah kita panggil leverage. Kalau katakan you ada satu emas, you boleh hutangkan atau leverage 10 times more than emas. Kalau konvensional boleh, tapi kalau patuh syariah dia tak boleh. Dia kena ada, kalau kau jual satu, kau mesti kau jual dekat kau keluarkan sijil emas satu, kau kena ada satu emas nilai yang sama yang kau yang kau store, bahasa yang you stock it somewhere for safekeeping. And then if kalau let's say pelabur tu decide atau ambil keputusan untuk keluarkan ataupun take that physical asset, benda tu kena ada. So that is ETF patuh syariah. But ETF konvensional, no, they can use future options as their saham sintetik lah kalau dikatakan. And then tabir urus syariah, ETF patuh syariah, dia ada tabir urus di peringkat badan kawal selia dan also di peringkat syarikat. ETF konvensional tak ada. Alright. Then the next question, macam mana dia proses dia nak identify benda ni syariah ke tak syariah? Katakanlah dalam saham. So the first one is daripada aktiviti perniagaan. So aktiviti perniagaan patuh syariah mesti devoid ataupun tiada unsur-unsur aktiviti perniagaan yang melibatkan perkhidmatan kewangan berdasarkan riba, pertaruhan atau perjudian, pengeluaran atau penjualan barang yang tidak halal atau barang yang berkaitan, contohnya seperti alkohol, khinzir, tembakau, senjata, institusi kewangan konvensional, atau aktiviti hiburan yang tak selaras dengan syariah. So any of the activity, then they will consider non-syariah. Kalau katakan contohnya ada terlibat, kalau katakan ada pinjaman non-compliance yang tak patuh syariah, dia tak boleh. Then it goes to the second one, pentadbiran kewangan. Kalau ada pendapatan dari hasil riba, dia tak boleh lebih daripada 5% daripada jumlah keuntungan. Kalau lebih, that is the audit confirm lah. Panel syariah boleh advise that you have to reduce, kena kurangkan. And then the second thing is, hutang syarikat tak boleh melebihi daripada 33% daripada jumlah aset. And then the third thing is, account belum terima, maksudnya let's say you provide services ataupun bagi produk, jual produk kepada customer, hutang
customer kepada kita, what they owe us tak boleh melebihi daripada 33% daripada jumlah aset atau jangka nilai pasaran. So kita tak boleh berhutang dan orang pun tak boleh berhutang dengan kita lebih daripada that threshold. Lebih daripada threshold tu dia ada potensi untuk kalau dia tak bertekan, dia akan potensi dia untuk reclassified lah. Okay. Alright. So apa jenis kelas-kelas atau ETF yang ada dekat Malaysia? Patuh syariah. Okay. Saya tak nak sentuh, kita ada lebih kurang 19 ETF dekat Malaysia. Tapi kita cuma ada 6 yang patuh syariah, dan untuk topik hari ini, Islamic ETF, saya akan hanya share 6 ini saja. Okay. Alright, the first is My ETF. Okay. My ETF Dow Jones US Titan 50. So apa dia My ETF Dow Jones US Titan 50? So basically dia adalah satu ETF asset class equity dan dia menjejak prestasi Dow Jones Islamic Market di US, iaitu yang terdiri daripada 50 syarikat patuh syariah yang paling besar yang tersenarai di New York Stock Exchange dan Nasdaq. So kalau kita nak tengok apa company-company dia. So kat sini okay, sekejap saya So this is website My ETF ataupun dia punya pengurus ETF ni, My ETF. So kat sini saya suka tengok dekat dia punya fact sheet. So fact sheet ni dia macam surat beranak untuk pelaburan ni lah. So kita boleh tahu all that information about pelaburan ni. So dia pelaburannya ialah, saya dah buka kejap Sekejap. Still loading. Kejap sebentar. Okay. So fund objective, they track performance of, okay, tadi saya cakap 50, now 51 largest Sharia compliance company. Okay. Apa dia punya itu? Dia punya investment dia ialah untuk capital growth. Okay. So again, go to return. Apa yang kita nak tengok return dalam ETF ni? Macam juga saham, kita juga tengok dari segi dividend and also capital growth. Bila kita nak consider sesuatu pelaburan, adakah kita aim for capital growth ataupun full screen? Oh, full screen. Okay. Macam mana nak full screen ya? Can I? This one is actually linked to website. Full screen tak nampak Sorry ya. Okay, nampak sikit tak? Nampak tak? Dah nampak? Boleh? Cik Faiz dah nampak? Boleh dah nampak? Kalau dah nampak ataupun nak saya besarkan sikit lagi, nampak tak? Can you comment on the chat? Oh, dah okay, better Okay, sorry. Alright. So the key characteristics is track performance of 51 largest Sharia compliance company dekat US. Okay. Dia punya investment is for capital growth. Price is, this one is as at 30 Jun 2023. This is the price. 9,498. This is the manager. Currency is in US dollar. Yang ni dalam US lah. Dalam ringgit lah, not US. Okay. Ini adalah performance dia. Performance 1 month. Performance year to date daripada 1st January up until now. Dan kalau katakan performance 1 year ialah daripada 30 Jun 2022 hingga 30 Jun 2023. So syarikat-syarikat yang when you transact and you invest, so syarikat apa yang you invest ialah, this is some of the syarikat. Dia ada top 10 holdings, Apple in Microsoft, Amazon. So sektor dia kan, kalau kita tengok, okay, they have IT, technology, healthcare like Johnson Johnson, kan, the energy like ExxonMobil. Okay, ada dividen tak?
Okay, income distribution dia kat sini tak ada. So because kat atas dia cakap lah, they are looking for capital growth kan. So they don't give dividends. Tapi ada ETF yang akan bagi dividend, yang ada bagi dividends, saya akan share lah sekejap lagi. So you can, we boleh tengok performance dia. Kalau nak tengok performance, okay. So growth dia, kita nak tengok. Okay, so far kita nampak dia punya growth dia, and they really ikut index lah. So this is index Dow Jones and EV ni adalah ETF punya. So they match. This is 1 year punya. So kalau kita tengok 5 years, kan? So they really copy. Kalau kata unit amanah, selalunya dia nak outperform, dia nak lebih atas daripada that index. Because they are actively managed compared dengan ETF. Okay, I tutup, I go back to my slide. That is the first one. Okay. Alright. So yang kedua ialah My ETF MC C Islamic Dividend. So ini adalah Southeast Asia. Okay. Ada orang tanya tadi kan, ada tak dekat pasaran tempatan tak? Ada saja. Tak. Dia ada juga exposure atau pendedahan dekat luar negara. Tapi kita tengok dia punya fact sheet dia. Let me check fact sheet dia. Ni apa? Ni Dow Jones. Ni I dah buka kan. Senang. Okay, jap. So I share. Okay, this is the second one. MC C Islamic Dividend. Kita baca, track closely kepada memberi pendedahan kepada sehingga 30 syarikat patuh syariah di Asia Tenggara dengan kadar dividen lebih daripada 30%. 34 syariah. 34 syariah list company kan yang bagi dividen at least 30% higher than dia punya average lah daripada ni. So exposure to dividend yield, so dia ada dividend yield, dia ada capital growth juga. Tapi saya rasa untuk bukan saya rasa untuk fund ni dia akan pun tak nampak. Okay. Fund ni dia lebih kepada untuk dividen. Silakan sikit. Sorry. Okay. So, okay, this one is Southeast Asia kan. So, dia ada foreign exchange rate, risiko pertukaran mata wang. So, this is company dia. Tahun ni you boleh tengok dia ada exposure kat Indonesia, dekat Thailand, Philippines, kan? And dia ada income distribution. Maksudnya dia ada what some of us know as a dividend lah. So you ada pendedahan dekat country and also sector. Sector pun pelbagai, industrial, energy, consumer staples and everything. Okay. Next is My ETF Dow Jones Islamic Market Titans Malaysian Titans 25. Dia jejak untuk 25 syarikat patuh syariah yang terbesar. Yang disenaraikan di bursa. Okay. Sama juga, kalau you tengok, you boleh pergi dekat My ETF tu and then you tengok dekat fact sheet dia, which company. Okay, this is this one is not it.
This one is not. Share, I think. Ya, okay. Yang ini dividen dia berapa kali? So some akan bagi dividen annually. Some bagi dividen semi-annual distribution subject to the discretion of the manager. So dividen dia ada dia kata boleh semi-annual lah 2 kali lah. So this is the top holding yang dia 25 syarikat. This is top 10 holding but they have 25 assets. Kalau you nak tengok betul-betul which company, you boleh tengok dekat dia punya NAV. Okay. Ni pun adalah equity. Okay, kita ada equity. So my ETF selalunya semuanya dia menguruskan my ETF equity. Okay, let's go back kepada okay. Okay, kejap. Lama, dah ke depan sangat lah. Alright, next one is my ETF Dow Jones US Titanium 50. My ETF MC Malaysia Islamic Dividend. So this one focus on dividend. And dia memberi pendarahan kepada 16 hingga 30 syarikat patuh syariah yang memberikan pulangan dividen lebih tinggi daripada purata dan give consistent return. Saya tak klik lah. I think it takes a bit of time kan. Tapi sama je. You boleh tengok company yang dia invest and then how much dividend dia bagi. Because when they say Islamic dividend, then they focus more on dividend compared to capital growth. Okay, yang ni ialah value partners, not my ETF. My value partner Syariah China's Asia. So China Asia ni dia pula kepada 100 saham patuh syariah yang terbesar yang disaring daripada market China A atau A shares. Alright. So yang ni, okay, ni saya boleh tunjuk. So this one is different. Dia yang provider dia adalah value partners. So kalau kita nak tengok composition dia, kita nak tengok real. So they really give syarikat apa yang dia orang labur. So Asia selalunya dekat Shenzhen dan Shanghai, didagangkan di Shenzhen dan Shanghai. So 100 saham patuh syariah. And selalunya those yang berminat dengan new economy lah, macam key features ya. Okay. Okay. And last kali ialah trade value syariah gold tracker, satu-satunya komoditi ETF komoditi. Maksudnya dia indeks penjejak dia adalah komoditi iaitu emas. Okay. So emas of course lah. Syariah Trade Plus. Okay. So sebab patuh syariah kena back by physical gold. Dia kena lead 90% daripada aset dia tu kena ada in physical gold. Like I say lah, dia mesti ada. Dia tak boleh leverage. Okay. Syariah compliance. Tapi kalau katakan contohnya pelabur, if you are pelabur and then you want your physical asset untuk ETF ni, minimum dia ialah 500,000 unit. Baru you boleh
ambil your physical gold. Kalau yang kecil-kecil tu tak boleh. Dan redemption unit plot 500,000 unit ataupun 5 kilo emas baru boleh redeem. Okay, so that is the number 6 lah. The last ETF yang ETF patuh syariah yang ada dalam pasaran Malaysia. So what is consideration yang sebagai pelabur you have to adhere to ataupun you kena consider sebelum start melabur. The first one ialah objektif dan strategi pelaburan. So adakah pelaburan ni untuk jangka masa panjang, adakah untuk profit that you get daripada pelaburan ni, ataupun amount yang you want to achieve, how much dalam tempoh masa lama. So you kena consider time, you kena consider the amount that you want to achieve, kena consider return yang you expected. Janganlah jadi macam FOMO, fear of missing out. Orang lain melabur, kita pun nak ikut melabur. Orang kata okay, melabur kat ETF ni baguslah, tak payah nak pantau. So we melabur, but we don't know whether kita nak melabur tu sebab capital growth ke, sebab kita nak melabur tu sebagai dividend ke, ataupun sebab kita nak melabur tu sebagai portfolio investment ke, our portfolio one of our portfolio ke, kan? So you have kena tetapkan objektif dan strategi pelaburan berapa lama. Or is it just untuk pelaburan ada duit, kita parking sementara, kita nak kumpul duit untuk beli aset lain, macam tu. So you have to assign objektif pelaburan dia. So yang kedua ialah maklumat tentang indeks yang dijejak. So macam tadi kan kita tahulah kalau katakan Dow Jones, US Titans, kat mana yang kita jejak. So company mana, saham mana yang kita expose. Alright. Yang ketiga, polisi dividen. Is it annually? Is it semi-annual? Okay. Dan yang keempat, yuran dan charge terlibat. Yuran apa? So this one yang saya katakan, like, yes, memang you boleh melabur minimum 100 unit, tapi you akan rugilah. Maksudnya kalau katakan unit amanah 5% baru RM5. Tapi kalau katakan you 100 unit with RM1 punya NAV, you melabur dekat ETF, you lost dekat all the sales fees, macam broker fees semua kan. So know your yuran and charge, sebab then you don't loss untuk bayar pada yuran dan charge juga. Macam kalau katakan pelabur dekat US, ramai diorang lebih minat melabur di ETF berbanding unit amanah, because for them, untuk bagi diorang kata banyak duit diorang tu loss dekat charges and fees je. Tapi dekat Malaysia, people are not sophisticated yet, belum sophisticated in terms of investment, so dia mungkin masih lagi prefer untuk go to unit amanah. But maybe some of you might already have like high experience kan, ada experience yang tinggi, so you want to rather and then have ada duit banyak tapi tak nak manage sangat, so maybe want to consider ETF as you punya investment instrument, one of you punya investment. Okay. Right. So next is, so how do you want to start investing dekat, if you see dekat dalam screen ni, this is performance globally lah, of all asset classes. So kita ada equity, kita ada global corp, kita ada diversified, kita ada Asia Pac, kita ada cash, kita ada bond, kita ada emerging market ex Asia. So if we see this chart yang dikeluarkan oleh JP Morgan, tak ada satu pelaburan yang sentiasa perform all the time. There's none. Kan? So at one particular point, contohnya macam 2022, when during COVID, cash is the king. But during good time, then equity will take over, or emerging market will take over. Kan? So it's good, let's say you have rather than put everything in one basket, you kena letak a few basket. And this strategy
is good kalau katakan you have amount pelaburan yang besar. Kalau katakan contohnya, let's say kan, you have about 100,000. So where do you want to put? Then the second thing you want to consider ialah which type of investors are you? You investor yang jenis mana? Risk profile macam mana? So siapa pelabur baru ataupun maybe existing pelabur pun, dia kena renew atau review dia punya risk profile tu every year. So kalau katakan you jenis konservatif, tolerasi risiko rendah, kalau katakan market drop je you risau, then or you mungkin baru retire and then that is the only money yang you ada. Tu je lah, duit gratuity ke duit penci ke, that is the only money that you ada. Then it's good if let's say you go towards conservative or sederhana konservatif. Portfolio pelaburan you mungkin more towards either bond, pendapatan fixed income punya yang bagi dividen macam tadi, bagi dividen, and then baru yang pergi kat growth. So let's say macam 1% tu pergi dekat growth, and mungkin juga tak semestinya semua dekat ETF. It can be, let's say for example, you choose katakan you nak exposure US, okay, 1% equity international, go to US. But then after that mungkin you ambil unit amanah, bond di unit amanah untuk fixed income. And then cash or cash equivalent, mungkin tabung haji ke apa kan, cash or cash equivalent lah. Okay, so that is conservative. So ini adalah portfolio pelaburan, sama juga untuk sederhana konservatif. Okay, katakanlah orang yang sama, katakanlah dia dah ada pengetahuan yang lebih sikit, ada pengalaman pelaburan yang sikit, so dia upgrade to sederhana konservatif, so dia reduce dia punya exposure pada fixed income, pendapatan tetap, so dia increasekan dia punya equity. Mungkin katakan dulu dia bermula, okay, dia umur 25 atau umur 30, dia dah reserve cash, dia ada banyak reserve cash more than 6 months, so dia nak start investing, dah ada pengalaman, so dia daripada konservatif, so dia increase dia punya risk profile kepada sederhana konservatif. So daripada 74% dekat bond, dia reduce kepada 57%, and then dia increase kepada equity untuk dapatkan capital appreciation, capital growth, and then also total return. Maksudnya dua-dua dia nak. Mungkin ada saham dekat local yang dia nak, dividen dia nak, capital growth pun dia nak. So that mungkin a bit saham, a bit unit amanah, a bit ETF, a bit REITs. So you can do you punya portfolio investment ni based on you punya risk profile. Macam mana nak dapatkan risk profile questionnaire tu, you boleh Google je investment investor suitability assessment. Then kat mana-mana assessment tu, dekat mana-mana dekat selalunya lah, all this investment asset management company macam Kenanga, macam Eastspring, macam Phillip, dia ada that kind of investment suitability assessment form yang you boleh assess you punya profile risiko. So why? Kenapa penting? Supaya if anything happen kat market, pasaran turun ke naik ke, you when it match dengan you punya risk profile, contohnya your risk profile is aggressive, market jatuh 10% pun you are okay, sebab you kata okay, this is long term, I don't look at short term punya distraction, long term benda tu akan bounce balik, or kalau katakan contohnya tak adalah 100,000 dalam you punya account, you are just regular investor yang ada duit lebihan daripada gaji tu mungkin 500 ke 1,000, maybe you can go to the second strategy, which is dollar cost average. So this is index my ETF 25 company, big company kat Malaysia tadi. So what you can do is you can Dow Jones Islamic Market Malaysia Titans 25. So ini adalah performance dia daripada Ogos 2022 hingga Julai 23. So as we know, market Malaysia is up and down kan, tak tentu kan. So what happened is assuming this investor
regularly invest 500 per month. So kalau katakan dia tak ada 100,000 untuk buat asset allocation macam ni, portfolio investment, dia buat regular investment pun. So apa manfaat atau strategi bila dia a point di strategi is pada masa drop, of course kalau dia masuk kat sini and dia sell kat sini, dia jual kat sini, dia akan alami loss. Tapi kalau katakan dia beli kat sini and then dia hold, dia maintain, and then at this one dia consistently dia top up, masih lagi dekat Oktober, dekat November, when drop dia still top up, then they actually gain more units during that time. Okay, kita boleh tengok kan. So when price drop, when price drop macam April, price drop, and then but you maintain your investment, then most probably you will actually earn more units. Let's say untuk dividend akan dikira based on how many units that we hold. Okay, bukan the price. So long term you will actually grow you punya unit. So this is scenario. There's two investors. Satu investor yang steady. Investor satu ni kita panggil investor steady lah. Yang investor kedua ni kita panggil investor anxious. Okay, so investor steady ni, so this is a few of market punya crash down, bearish market, tech bubble crash, global financial crisis. Tapi ni global lah, maksudnya it's not in Malaysia tapi it's global. So flash crash, US credit downgrade, coronavirus, Ukraine crisis. So steady investor, apa jadi pun dua-dua ni sama. So every quarter diorang akan masukkan amount 3,000 untuk invest. Untuk satu tempoh yang sama. Dua-dua ni melabur untuk satu tempoh yang sama. Tapi apa beza dia lah, investor pertama, investor steady, apa terjadi pun every quarter dia masuk 3,000. Tapi investor anxious, bila market crash je, dia akan keluarkan dia punya duit, and then apa juga duit yang dia carung ataupun dia invest every 3 months tu dia letak kat cash. So dia hold lah, dia parking kat tempat saving account ke, money market ke, and then bila market improve baru dia masuk balik. So over the years you can see performance yang stay in the market despite whatever reason it is, tetap masukkan, harga naik ke, harga turun ke, dia tetap naikkan, their performance is way much more better than investor yang anxious ni. So over the long term, if you're a trader, then this strategy might not be ni lah. Tapi if you're investor is like farming kan. Kita tanam pokok durian, kita expect pokok durian keluar buah hari ni kan. So we know it takes time. So in 7 or 10 years, you will get your yield. So over the years, steady investor actually akan outperform. Okay, let me see. Kejap. Okay, maybe Firdaus Mahsuri ni saya address. Yang soalan lain tu nanti. Apa maksud cash? Cash ni macam kita tak letak duit kita tu kat mana-mana. Cash ni maksudnya daripada contohnya 100,000, let's say katakan kita ikut tengok pie chart ni kan. So let's say kita tengok dekat nanti soalan ni saya address tapi sebab yang pie chart ni nanti dia. Okay, let's say katakan aggressive kan. Aggressive dia punya cash dia tu 8% je. Maksudnya cash tu dia tak labur mana-mana. Dia simpan mungkin kat money market, dekat pasaran money market, whereby ataupun dekat tabung haji ke, ataupun dekat bukan tabung haji lah, sorry, dekat akaun biasa ke, dia tak laburkan duit tu. Ataupun kalau katakan dia masuk dalam private mandate, pengurus dana tu standby duit tu untuk any peluang yang kalau kata tiba-tiba ada peluang untuk dia pump in duit tu kat mana-mana. Contohnya tiba-tiba je ada certain saham tu drop
for whatever reason is, mungkin sebab political announcement ke, sebab apa ke, drop. Tapi bila dia tengok fundamental atau dia tengok syarikat tu dari segi fundamental ataupun daripada segi syarikat tu okay, maksudnya still make profit, hutang tak banyak, tapi just ada sedikit distraction noise tu, dia drop. So fund manager atau untuk private manager ataupun you as, kalau katakan you DIY sendiri punya investment, you ambil cash tu and then you belilah. So selalunya aggressive investor dia akan simpan cash yang sikit, tapi kalau katakan conservative investor dia akan simpan cash yang banyak sebab mungkin dia nak guna untuk dia punya day to day living ke macam tu. Okay, dia nak liquidity, dia nak cash tu banyak, liquidity tu banyak macam tu. Atau mungkin dia property investor yang dia nak some cash holding untuk support dia punya other investment. So cash tunai. Kadang-kadang you simpan kat bank ke, you simpan kat money market ke, so that is what you refer to cash. So now you dah tahu apa tu ETF, apa perbezaan ETF, unit amanah dengan saham, apa itu patuh syariah dan tak patuh syariah, macam mana you nak melabur. So kalau katakan you tak pernah melabur dekat bursa saham, how do you go about it? Macam mana nak start? First ialah sekarang ni dah ada, lebih mudah sebab dia dah ada platform. So you pergi pergi dekat bursa marketplace. Tak ada. Okay, you pergi dekat bursa marketplace. So pergi kat bursa marketplace. Ni link dia, bursamarketplace.com/market/open trading account. Ataupun you pergi kat bursamarketplace.com je, then klik kat sini open trading account. Pilih equity dan pilihlah broker yang mana. If you know the broker saham, yang kena ada nama nombor broker tu lah sebelum you key in kan. So online account you can choose lah mana-mana yang you choose. And then when you open the account, and then after that, you akan dapat trading platform. Kat situlah you boleh screen. Dia akan every brokerage dia ada different trading platform. So dekat trading platform tu dia akan ada screener juga macam mana you nak pilih saham-saham. Kalau kata saham lah, kalau ETF you boleh screen ETF. Patuh syariah, tak ada patuh syariah. You boleh screen performance, prestasi dia. Yang mana yang bagi dividen, yang mana tak bagi dividen, yang mana return up until now, ada growth, mana yang negatif, tengah negatif. Okay, so then once you ada trading platform tu, you can start investing. So how you nak monitor untuk when you start dah invest kat ETF, sekarang ni you nak monitor. Macam mana nak monitor? First, you can go to bursa marketplace tu juga. You can go to that bursa marketplace, and then bursa marketplace. Okay, this is the link, the market ETF. So dia akan listkan semua bursa ETF yang ada dekat Malaysia. So yang ni my ETF Dow Jones, my ETF Islamic, so you boleh, okay, ni you boleh tengok dia punya performance, dia punya harga dia punya NAV dia. Dan you boleh tengok kalau ada yang pandai technical reading kan, chart, you boleh read the charts and everything. Kat sini you can go to bursa marketplace. Ataupun kalau tak, you pergi kat each of, macam tadi kita pergi kat each of the website kan. Atau macam saya suka kat Monisa. Why? Ada juga KL Screener. Kalau KL Screener you boleh juga. Tapi saya suka Monisa sebab sometimes saya juga nak review unit amanah kan. So Monisa and Bloomberg. So okay, in ETF, apa yang kita nak evaluate ataupun kita nak nilai prestasi? First kita nak tengok nilai NAV. Remember, ETF dia menjejak prestasi indeks. So kita nak tahu sama ada
harga dia ada, nilai NAV dia kat sini sama tak dengan nilai price dia? Ada jauh beza tak? Sebab apa kita nak tahu tu? Sebab kita nak tahu ada dari segi kecairan. Kalau kita jual, ada tak orang nak beli? So selalunya dia akan ada market maker lah. Sekejap saya tengok. Okay. Kita tengok yang tadi price dia dengan NAV dia. Kita kena tengok dekat sini. Historical NAV dengan price. So kita nak tengok NAV dia dengan price dia jauh beza tak? Sini kan jauh beza kan? So kat sini is it an issue kalau katakan kita nak jual? Ada tak pembeli kalau NAV dengan price tu terlalu jauh? Sebab kalau katakan setiap nilai aset bersih, NAV tu nilai aset bersih, setiap unit ada hampir dengan harga pasaran, so dia ada kecairan. Kalau katakan jauh sangat, mungkin dia tak menggambarkan nilai asset value tu pada waktu tu. So apa beza price dengan NAV? Price tu harga dagangan lah, berapa banyak kita, berapa harga kita beli, berapa harga jual. NAV ialah berapa nilai aset tu. Maksudnya dia senaraikan semua saham-saham tu, and then dia bagikan nilai aset bagi dengan jumlah aset. So kita akan dapat nilai NAV. So kalau katakan terlalu jarak, mungkin tak berapa tepat lah. Alright. Yang kedua, indeks, prestasi ETF berbanding indeks, penanda aras. Again, kita nak tahu sama ada ETF ni kan dia pelaburan pasif, dia just match the index. So kalau katakan dia tak match dengan index, terlalu besar, sebab yang kita nak tengok ialah dia kena menghampiri SIFA. So susah nak menghampiri SIFA sebab ETF dia ada charges yang lain macam all the management fee and all. Tapi kalau boleh kita nak minimiskan dia punya differences tu, dia punya tracking difference tu. Dia, okay. And then dividend. Macam dividend tadi kita nak tahulah sama ada ETF tu bagi dividend ke tak. Kalau tak bagi dividend sebab apa? Oh, strategi dia untuk growth. Okay, like that. Historical index. Kita tengok sini kan contohnya historical index. Macam ni kan. Dia rapat je. So maksudnya dia match lah. Dia match dengan index dia. Right? Okay. Think that's about it. Shaz, maybe we should go through the Q&A. Yang mana yang I dah address and mana yang I belum. Alright. Kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Okay, soalan pertama daripada Encik Muhammad Faiz Rozaim. Bagaimana sesuatu ETF itu diberikan takrifan patuh syariah di Bursa Malaysia? Yang ni I dah address kan. Dia kena meet that aktiviti perniagaan dia mesti ada patuh syariah, ada 9 aktiviti, and also dia punya pentadbiran kewangan dia tu must match that. So kalau dia match dua-dua, even kalau katakan dia mungkin ada pendapatan dia tu ada terlibat hasil riba, as long as doesn't go above, sebenarnya 5% tu pun dah macam red flag lah. So then dia boleh consider that is as a patuh syariah. Okay, soalan kedua daripada A. So ETF ni mana satukah yang akan ada invest ke dalam sukuk tempatan ataupun foreign? Mana soalan tu? ETF mana satu yang ada invest ke dalam sukuk? Action traded bond sukuk ada, tapi yang for today is on equity dengan kita tengok tadi kan action that dia tak panggil ETF, dia panggil ETBD, action traded bond and sukuk. Okay,
Soalan seterusnya, jika NAV jauh lebih tinggi berbanding price, adakah maknanya ETF tu dah overvalue? Price dengan NAV dia tak berkaitan sebenarnya. Tapi it's just a reflection yang on that day buy and selling activity tu low. Supply and demand. Price is based on supply and demand kan. NAV tak ada kaitan dengan supply and demand. Cuma it's not the issue of overprice, it's the issue of supply and demand, and bila kita nak jual tu ada tak orang beli. But ETF ni dia ada market maker, dia akan pastikan ada orang beli. Itulah, dia akan pastikan. Okey, soalan seterusnya daripada Wong Yen Yuen. Apakah perbezaan antara indices dengan future dan juga ETF? Adakah ETF sama dengan indices? ETF dia ikut index. Index ni dia mengukur prestasi saham. So ETF just ikut je dia. Dia meniru index tu, whatever index yang dia follow lah. Kalau katakan future is a contract of dia contract of underlying, dia akan match dengan attach dengan underlying asset macam gold ke, macam commodity ke. So it's a contract. You don't own anything. Kalau ETF, you melabur, you own, bukan you own lah, you prorate. You katakan contohnya trade syariah plus gold tracker kan. You own physical emas tu secara prorata. Tapi kalau contract, you don't own anything. You tak ada own anything. You are just buying that contract. Macam tu. Okay, soalan seterusnya. Macam mana kita nak track volume of trading bagi setiap ETF? Ada dekat, you boleh tengok dekat dia punya, ada dekat Bursa Marketplace ataupun dekat my ETF tu dia tunjuk dekat NAV tu. Let me see kalau I boleh tunjukkan. Sekejap ni, see? NAV dia setiap hari. So let's say 3 Ogos agree. So you boleh tengoklah berapa quantity share yang dia beli. Ni apa I pun tak tengok apa dia punya fund ni. Oh, my ETF US. Okay, Dow Jones 50. So you tengok quantity on 3rd of August, what price yang dia beli, berapa banyak yang dia beli. Is updated. Kalau tak ada dekat my ETF, you boleh tengok dekat bursa. Kalau katakan kat bursa. Tapi you can just go to each fund manager. Okay, Syaz? Okay, soalan seterusnya. Bagaimanakah saya boleh membeli IETF di pasaran saham? Macam juga kita beli jual beli saham, you can trade dekat you punya trading platform lah. Sama ada contohnya kalau katakan you dah ada existing account dengan CIMB ke, dengan Kenanga ke, so you can trade macam you trade saham. Kalau you tak ada lagi account, then you have to open CDS account dekat brokerage firm. Kena buka CDS account macam you nak beli jual saham. Dia sama je. Dia kan persamaan dia dengan saham ialah dia didagangkan seperti saham. Okey, soalan seterusnya, adakah IETF ni sesuai sebagai instrumen pelaburan jangka panjang? If you are looking for growth, yes. Kalau if you are looking for dividend, kalau you nak buat intraday pun dia tak ada banyak pergerakan sangat. So might as well you just untuk mid term or long term lah. Okey, apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi harga IETF? Apakah yang boleh faktor? Supply and demand, and also basically that I'm not sure myself.
what is the price, but it's actually based on if there's of course I know supply and demand plays a very important role lah. Kalau katakan there's a lot of supply but no demand, then most likely the price will be very low. In fact, kadang-kadang kalau ETF tu tak ada demand langsung, they will close the ETF. Dia orang tutup je ETF tu. So Okay. soalan seterusnya, kenapa ETF dekat bursa ni dia kurang sikit liquidity dia? Kurang sikit liquidity. Maybe dia bukan nak kata kurang liquidity. Let me see. Mana soalan dia? Soalan by whom, Syaz? Oh, soalan daripada Firdaus Maisuri. Dia ada risiko liquidity, but selalunya so far that I know of, dia tak ada issue when you want to sell off. There's always a buyer. They will make sure that market maker, itu peranan market maker lah, akan menentukan ada buyer yang akan beli ETF ni. See, even lah macam kalau katakan you tengok this fund kan, risiko dia not much on liquidity. It's more on market risk, tracking risk and foreign exchange risk. Liquidity issue is not really a main issue lah. They are, tapi tak ada supply and demand tu. I think let me I don't think I jawab dengan betul, but let me get back to you on that. But itu yang faham I lah. Alright. Okay, macam mana kita nak hedge forex punya fluctuations untuk foreign based ETF? That I don't know, sebab that is not consider patuh syariah, sebab forex is not an underlying asset yang diterima sebagai patuh syariah. So untuk ETF yang non patuh syariah, I tak ada jawapan dia, because I don't know myself. I don't look at ETF yang non patuh syariah. Okay, soalan seterusnya, kenapa ada ETF yang patuh syariah sedangkan ETF tu track indices? Tapi kalau trade indices tu non syariah compliant kan? Kalau ada ETF yang patuh syariah sedangkan ETF tu track indices. Tapi indices tu indices patuh syariah. Saham-saham yang dekat dalam indices tu saham yang patuh syariah. So what happen is, kalau dia tiru indeks, kalau katakan on that day ada 50 index, review of indexes is every 6 months. So katakanlah indeks berubah, that the best 50 company tu berubah kepada another 50. So they will actually, they track the investors tu, maksudnya dia buy the same saham yang ada dekat dalam indexes tu, the best 50. Or macam tadi the best 16 to 30. Dia bukannya they just they don't buy the index, they tiru the index, they buy the saham dalam index tu. So there is an underlying asset. So tak boleh nak cakap tak patuh syariah, sebab dalam index tu semua adalah saham yang patuh syariah. Okay, seterusnya, bagaimanakah risiko ETF ni berbanding dengan risiko pelaburan lain seperti saham individu? Risiko ETF is not to say tak ada risiko, tapi macam saham, you have to actively manage and you have to know fundamental knowledge, and you also need to know technical analysis. Kalau for newbies, mungkin dia tak tahu earning per share tu apa, price to earning tu apa, dia tak tahu macam mana nak analyse the company performance. So ETF tu dia dah choose lah, the best 50, the best 25, the best 30. So new investors ataupun existing investors yang tak ada masa untuk manage will choose investment ni sebagai option. Yeah.
Okey, soalan seterusnya. Apakah yang membezakan IETF patuh syariah dengan IETF konvensional dari segi penyusunan portfolio? Contohnya macam dalam KLCI kan, KLCI index, ada yang the best 50 tu ada yang tak patuh syariah macam Carlsberg. So if let's say ada dalam that list, so dia akan keluarkanlah yang non patuh syariah tu, dia akan just list the best 50 of patuh syariah. Okey, soalan seterusnya. Bagaimanakah caranya jika saya ingin menjual IETF? Sama macam you jual saham, you just set off dekat you punya trading platform. You beli kat trading platform, you jual pun dekat trading platform. Okey, soalan seterusnya. Adakah IETF ni lebih sesuai bagi pelabur individu ataupun institusi kewangan? Institusi kewangan, they have fund manager. So they will actually actively manage fund, macam unit trust kan. They will actively manage the fund and their KPI to perform better than the benchmark, which is their benchmark is index. Kalau katakan dia perform sama dengan index, maksudnya dia tak buat kerja lah. Okey, soalan daripada A, maaf, saya ulang soalan. ETF yang invest di US stock yang memang patuh syariah tadi akan menghasilkan NAV yang tertakluk kepada naik turunnya forex. So macam mana saya nak hedge kesan naik turun forex ini? When foreign exchange, maksudnya the risiko of foreign exchange, is it? Okay. Kalau katakan bila let's say our ringgit weakening kan, sebab transaction is in ringgit, so they orang tak hedge, they will have a lesser unit lah, dia orang beli. Kita tengok US. Kalau katakan price at that time, is this US? Price at that time, let me see, is this Dojo? Dia akan beli lesser unit lah, compared dengan US 50 kan. Okay. Kita tengok NAV dia. Dia kalau hedging ni is more towards macam derivative and everything kan. So USD price. So yang ini kita tengok pada let's say kita tengok pada bulan Oktober. Jadi kita tengok pada bulan, this is in August. Kita tengok pula pada no record fund. Kita tengok pada bulan filter by month August. Kita tengok pada bulan Mei. Okay, Mei. When there's a price of difference kan, perbezaan mata wang. Okay. So quantity of shares 62. Price $328 US dollar. Let's say kita tengok besarkan sini. Then okay. Is there any difference between kalau katakan kita beli rate? Okay, there's no rate, so I tak boleh nak check sama ada the rate at that time dengan rate at this time. Tapi if let's say the rate different, then quantity yang kita beli tu would be kalau katakan ringgit
weaken between USD, then kita buy lesser unit lah. Kita tak ada hedge. I don't think they have hedge. Correct me if I'm wrong. I don't think because I don't think the fund manager will hedge. This is not macam futures ke apa, dia tak ada hedging. Okay, Syaz. Okay, soalan. Alright, sorry. Kita sekarang dah berada di penghujung masa. So, izinkan Syaz share slide boleh? Oh, okay. Oh, alright, sorry. Boleh, Syaz. Okay, kepada siapa yang kita tak dapat jawab soalan sebentar tadi, Syaz ingin cakap sorry, tapi korang boleh tanya soalan tu dekat Puan Azna sendiri, PM sendiri Puan Azna. So Puan Azna akan jawab soalan anda. Okay, terima kasih kepada siapa yang hadir. Terima kasih juga kepada Puan Azna di atas perkongsian pada hari ini mengenai tentang IETF. Alright. Okay. Okay.